بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-366 dalam bab, masih lagi bab Al-Jumu'ah. وعن جابر ابن سمورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب رواه مسلم. Dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yakhtubu qa'iman, adalah Nabi itu berkhutbah dalam keadaan qa'iman, berdiri. Yajlisu thumma yaqum, kemudian dia duduk, thumma yaqum, kemudian dia berdiri. Fayakhtubu qa'iman, dan dia berkhutbah secara berdiri. Faman anba'aka annahu kana yakhtubu jalisan, sesiapa yang memberitahukan kepada engkau bahawasanya baginda itu berkhutbah dalam keadaan duduk, faqad kadzab, maka dia itu salah, dia itu tidak benar, dia itu pembohong. Rawahu Muslim. Hadis ini istihbab qiyam al-khatib asna'a ada'il khutbatain. Maka difahami daripada hadis ini adalah mustahabnya untuk khatib itu menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Dan adanya dua khutbah, al-khutbatain, dua khutbah Jumaat, kerana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri, kemudian duduk. Kana yakhtubu qa'iman, Nabi berkhutbah berdiri. Thumma, kemudian yajlithu, dia duduk. Thumma yaqum, kemudian dia berdiri lagi. Fayakhtubu qa'iman, dan berkhutbah dalam keadaan berdiri. Maka adanya dua khutbah, dan Nabi duduk di antara dua khutbah, dan Nabi berdiri di dalam menyampaikan khutbah Jumaat. Kama qala ta'ala wa tarakuka qa'ima, sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Jumu'ah yang telah kita bacakan ayat sebelum ini, وَتَرَكُوا كَقَائِمًا, mereka meninggalkan Nabi sedang berkhutbah dalam keadaan berdiri. Itu yang hadis yang lalu, apabila datangnya sekumpulan ir, gerombolan perdagangan ke Madinah, maka mereka keluar dan pergi kepada orang yang berniaga tu, dan mereka meninggalkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa haka Ibn al-Munzir ijma' ulama' al-amsar ala hadha, dan telah pun Ibn al-Munzir kata ijma' para ulama tentang perkara ini. Lil qiyami fil khutbati fawaidun kathiratun min izharil quwwati wan nashat. Antara faedah khatib itu berdiri di dalam menyampaikan khutbah, faedahnya banyak sekali. Antaranya mengizharkan al-quwwah wan nashat, mengizharkan bersemangatlah, maksudnya ada kekuatan, ada nampak semangat daripada orang yang menyampaikan khutbah. Wa minal hamasi fil ilqa, itu bersemangat di dalam menyampaikan khutbah.
wa min isma'il hadirin wa iblaghihim, dan untuk faedah supaya sampai kepada orang yang mendengar khutbah itu apabila khatib berdiri, dan sampai kepada yang belakang lah, dan lebih ablagh, lebih sampai kepada telinga-telinga orang yang mendengar apabila khatib berada dalam keadaan berdiri dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikut apa yang Quran sebut, iaitu Nabi berkhutbah dalam keadaan berdiri dalam surah Al-Jumu'ah tadi ayat 11. Dan juga antara faedah lagi, apabila khatib berdiri, maka akan nampaklah makmum sekaliannya khutbah Nabi atas mimbar, dan mimbar Nabi itu 3 anak tangga, maksudnya tinggi. So bila tinggi, maka makmum hadirin maka boleh dengar sehingga belakang, dan suara lebih sampai apabila khutbah dilakukan secara berdiri. Kemudian yustahabbu an yajlisa bainal khutbatain. Mustahabnya untuk kita duduk di antara dua khutbah, jilsatan khafifatan. Itu duduk seketika untuk membahagikan antara dua khutbah tersebut, dan untuk rehat seketika, dan untuk mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin faedah daripada duduk antara dua khutbah tu berehat seketika. Tapi mungkin kata nak tak penat pun, maka dari sudut ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala jama'atun minal ulama al-jilsatu takun biqadri qira'ati suratil Ikhlas. Sebahagian para ulama menyatakan duduk itu sekadar membaca suratul Ikhlas. Duduk sekadar membaca suratul Al-Ikhlas. Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma kana yakhtubu jalisan abadan. Berikutnya faedah yang kita boleh ambil, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khutbah tidak pernah duduk. Nabi tak pernah khutbah dalam keadaan duduk. Fas-sahabiyul jalil Jabir ibn Samurah, maka sahabat dalam hadis kita ini, iaitu Jabir ibn Samurah radhiyallahu an, mulazamahnya dia itu dengan Rasulullah apabila mengikuti Nabi ketika mana Nabi khutbah Jumaat, maka dia kata sesiapa yang mengatakan Nabi khutbah dalam keadaan duduk, dia tersilap. Dia melakukan kesalahan. Al-qiyamu fil khutbati sunnatun mu'akkadah inda jumhuril ulama. Berikutnya hukum. Hukum menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri, maka majoriti para ulama menyatakan sunnatun mu'akkadah. Majoriti menyatakan sunnat mu'akkadah. Minhum, antara mereka adalah Al-Hanafiyah wal-Hanabilah. Al-Hanafiyah wal-Hanabilah wa dhahaba Malikun ila wujubihi. Adapun Imam Malik berpendapat kepada wajibnya. Wa amma Syafi'i faqala innahu syartun min syurutis sihhatil khutbah. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan berdiri di dalam menyampaikan khutbah itu syarat, salah satu syarat daripada syarat-syarat sahnya khutbah. Lil ayati, kerana ayat yang kita bacakan tadi, wa muwadhabatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan kerana muwazabahnya Nabi, berterusannya Nabi bila menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri, walamma jaa minal akhbar, walima jaa minal akhbar, dan apa yang datang daripada al-akhbar. So pandangan pertama mustahab. Majoriti para ulama menyatakan mustahab, itu mazhab jumhur. Maka sah siapa yang khutbah duduk. Sah siapa yang khutbah duduk ma'al qudrah, walaupun dia mampu untuk berdiri. Walau mampu untuk berdiri, dia pergi khutbah dalam keadaan duduk, sah khutbah Jumaatnya. Adapun mazhab Syafi'i, pandangan yang kedua itu dikata syarat ma'al qudrah. Syarat, salah satu syarat menyampaikan khutbah dan syarat sah khutbah itu adalah berdiri. Dan berdiri itu jika mampu. Jika mampu. Jika tak mampu, baru boleh duduk. Jika tak mampu, baru boleh duduk.
Sebagaimana salat juga jika tak mampu duduk. Maka itu pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Berkata Al-Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' qala Syafi'i wal ashab. Berkata Al-Syafi'i dan Al-ashab, itu para ulama Syafi'iyah, yashtaritu, disyaratkan li sihhatil khutbatain, untuk disyaratkan sahnya dua khutbah itu, al-qiyamu fihima ma'al qudrah, berdiri bersama dengan ada qudrah lah, wal julusu bainahuma ma'al qudrah, dan duduk antara dua khutbah ma'al qudrah. Fa in ajiza 'anil qiyam, kalau dia tak mampu nak berdiri, maka bolehlah dia itu ay yastakhlifa fa in khataba qa'idan, sama ada diganti orang lain, atau dia berkhutbah dalam keadaan duduk, ataupun muttaji'an, ataupun dalam keadaan baring. Khutbah dalam keadaan muttaji', iaitu baring atas lambungnya. Lil ajzi, kerana lemah, jaza bila khilaf, maka boleh tanpa khilaf para ulama, kas-salah, sebagaimana salat. Wa qala zakarna anna mazhabana wujub al-qiyam fil khutbatain, dan telah kami nyatakan, kata Al-Imam Nawawi, telah kami nyatakan mazhab kami wajibnya berdiri di antara dua khutbah dan duduk di antara duanya. Wala tasihu illa bihima, dan tidak sah melainkan mesti berdiri dalam dua khutbah tersebut. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad tasihu qa'idan ma'al qudrah, dan Imam Nawawi menakalkan jumhur sah ma'al qudrah. وكذا الجلوس بينهما سنة عندهم، وبه قال جمهور العلماء، حتى إن الطحاوي قال لم يقل أحد غير الشافعي باشتراط الجلوس بينهما، قال القاضي عياض. Itu disebut oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata Al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salam, wa ammal wujubu wa kaunuhu syartan, adapun wajib, adapun amal wujub, adapun kewajipannya, dan ianya merupakan syarat sah khutbah, fala dilalatu alaiha minal lafzi, tidak ada dilalah, dalil yang menunjukkan daripada lafaz hadis itu, illa an yandammu ilaihi dalilun ta'assi bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melainkan hadis yang kita meniru Nabi dalam keadaan berdiri. Maksudnya tak ada dilalah, tak ada pendalilan dilalah yang menyatakan wajib berdiri, melainkan ianya mengikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Ibn al-Qayyim, lam yuhfaz 'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da ittikhadhihi al-minbar annahu kana yarqahu bis-sayfi wala qaws, wa kathirun min al-jahalah يظن أنه يحمل السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, lam yuhfaz, tidak mahfuz, tidak ada riwayat yang lam yuhfaz, tidak ada yang yuhfaz, yang di riwayat yang apa orang kata, yang dipelihara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ittikhadhihi al-mimbar, setelah Nabi mengambil mimbar. Maksudnya dulu sebelum ada mimbar, Nabi buat apa? Nabi khutbah macam mana? Nabi khutbah dengan memegang batang kayu tu kan. Apabila para sahabat buat mimbar, 3 anak tangga tu, kayu tu tak disandal lagi oleh Nabi kan. Yang kayu tu anin, yang kayu tu merengek, menangis tak. Lepas Nabi naik atas mimbar, Nabi tak pegang lah lagi kayu. Hak kayu tu tiang lah. Hak Nabi pegang i'timad kepadanya. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, tak ada riwayat yang mahfuz daripada Nabi SAW. Lepas Nabi ambil mimbar untuk Nabi khutbah di atasnya, annahu kana yarqahu bis-sayf wala qaus, iaitu Nabi berpegang kepada saif pedang ke, wala qaus daripada busur panah ke. Wa kathirun minal jahalah, dan banyak di kalangan orang jahil menyangka bahawasanya mengambil ataupun memegang pedang,
yahmil as-sayf. Nabi pernah naik atas mimbar ataupun Nabi pernah khutbah pegang pedang. Iaitu pegang menongkat pedang. Nabi pernah menongkat dengan busur panah. Lepas Nabi naik mimbar, tak ada hadis yang mahfuz yang menyatakan Nabi buat demikian. Adapun banyak di kalangan orang jahil yang menyangka bahawasanya memegang pedang di atas mimbar itu sebagai isyarat bahawasanya agama ini disebarkan dengan mata pedang. Wahadha jahlun qabihun. Maka ini kejahilan yang buruk sekali. Jahlun qabih min wajhin. Salah satunya daripada dua wajah. Yang pertama, annal mahfuz annahu innama kana littikai 'ala al-asa aw al-qaus. Yang pertama, bukan bermakna Nabi pegang pedang itu nak bagi tahu agama ini disebar melalui pedang. Tapi Nabi SAW al-ittika, Nabi bersandar ataupun berpegang, bertongkat kepada asa, tongkat, awil qaus, busur. Yang kedua, anna din innama qama bil wahyi, agama ini ditegakkan dengan wahyu. Adapun pedang, hak ni tak disebarkan agama Islam melalui mata pedang pun. So, apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya Nabi SAW pernah Nabi berkhutbah sambil bertongkatkan dengan asa, tongkat, dan sambil bertongkatkan dengan pedang, dan kadang-kadang bertongkat dengan qaus. Tapi apabila mimbar Nabi SAW telah dibuat oleh para sahabat, maka Nabi naik atas mimbar dan Nabi tidak lagi beriktimad bertongkat ataupun memegang kepada apa-apa. Tak pegang kepada tongkat, tak pegang kepada pedang, tak pegang kepada busur panah, tak pegang kepada apa-apalah, melainkan naik atas mimbar dan menyampaikan khutbah. Maka tidak ada hadis yang menyuruh khatib bila khutbah mesti pegang tongkat. Tak ada hadis yang khatib apabila khutbah mesti pegang tongkat. Ada pun hadis yang Nabi pegang pedang, Nabi pegang busur, maka itu Nabi bertongkat kepadanya, al-i'timad kepadanya, dan tidak semestinya mesti bertongkat. Dan tak semestinya mesti bertongkat. Mungkin apabila mereka melihat hadis-hadis yang Nabi SAW beriktikad, itu bertongkat kepada busur dan sebagainya ini, maka mereka pun kata bahawasanya bertongkat itu adalah suatu kemestian, sehingga kadang-kadang tongkat tak ada pun jadi masalah. So tak perlu tongkat, melainkan orang yang perlu tongkat. Tak perlu tongkat, melainkan orang yang perlu kepada tongkat, maka dia pegang tongkat. Siapa yang tak ada tongkat, yang tak memerlukan kepada tongkat, tak payah tongkat. Apabila ada tongkat, dia buat upacara serah tongkat. Tongkat tu satu hal lah. Tak adalah masalah sangat pun kalau nak pegang lah. Peganglah kalau nak pegang sangat. Sehari tak tahu nak pegang mana dah. Kalau tak ada tongkat, tak tahu nak pegang mana. Mungkin duk tergaru-garu ke, tergaru-garu kepala ke. So pegang tongkat senang cerita. Tak apalah, nak pegang tongkat, peganglah. Tapi bukan semestinya mesti ada tongkat. Dan kalau tak ada tongkat, tak perlu diada-adakan tongkat. Apa yang berlaku kepada sebahagian masjid, bukanlah ni je, dah zaman dulu dah. Zaman dulu dah, macam-macam upacara dibuat sebelum khatib naik mimbar. Sebila khatib naik mimbar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa dah? Bilal pegang tongkat. Lepas tu, khatib pun naik, serah tongkat kepada khatib. Berselawat lagi, macam-macam. Ada satu tempat dululah, waktu saya kecil lah. Ada satu tempat, bukan setakat serah tongkat, bagi pakai serban lagi.
So inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia pun ambil serban tu sangkut atas bahu khatib, kemudian bagi tongkat. So ini bid'ah. Orang buat dengan sangkaan ianya salah satu upacara daripada agama. Sehingga kalau tak buat itu diingkari. Maka ni yang disebut oleh para salaf, apabila bid'ah itu tidak diingkari maka akhirnya dianggap sunnah. Bid'ah kalau tak diingkari maka dianggap ianya sunnah. Maka bid'ah mesti diingkari supaya jangan jadi orang kemudian melihat ianya suatu sunnah diikuti. Maka orang tak tahu, orang menyangka bahawasanya itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang melakukan demikian pun tak tahu, bahkan jahil. Tak tahu pun itu adalah bukan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, apabila Nabi khutbah, ihmarrat ainah, matanya merah, ihmarrat ainah, wa ala sautuh, dan tinggi suaranya, wa ala sautuhu, washtadda ghadabuh, dan sangat-sangat nampak bersemangat dan macam marah, washtadda ghadabuh, hatta ka'annaha munziru jaish, seolah-olahnya dilihat Nabi itu macam seorang kepala tentera yang sedang memberi peringatan kepada tentera. Sabbahakum wa massakum, Nabi beri peringatan, oi tentera-tentera, musuh sekarang datang. Itu bagi semangatlah maksudnya. Begitu Nabi khutbah atas mimbar. Macam tu Nabi khutbah waktu Jumaat. Wa yaqul, dan Nabi sabda, amma ba'du, adapun lepas daripada itu, fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah kitab Allah, ataupun sebenar-benar perkataan, percakapan adalah Al-Quran, kitabullah. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadi Muhammad, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan yang buruk sekali perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat yang lain bagi Imam Muslim, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jumu'ah, adalah khutbah Nabi pada hari Jumaat itu, yahmadullah, memuji Allah, wa yuthni alaih, dan memuji kepada Allah, summa yaqulu ala ithri dhalika, dan kemudian lepas daripada itu Nabi kata wa qad ala sautuhu, dan Nabi sampaikan khutbah dalam keadaan tinggi suara baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin lahu, dan bagi riwayatnya yang lain, man yahdillah fala mudhillalah, sesiapa yang Allah telah beri hidayah kepadanya, fala mudhillalahu, tak ada orang yang mampu menyesatkan dia lagi. Wa man yudlil,
Siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalahu, tak ada orang yang mampu untuk memberi hidayah kepadanya. Walin Nasai, dalam riwayat An-Nasai, wa kullu dalalatin finnar, dan setiap bid'ah itu dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Bahagian pertama hadis ini adalah riwayat Muslim. Adapun ziyadah wa kullu dalalatin finnar itu riwayat An-Nasai, fihi maqal. Adanya perbahasan yang panjang di kalangan para ulama sebagai mendhaifkan hadis tersebut, itu lafaz wa kullu dalalatin finnar. Kerana dalam sanad itu ada Ja'far ibn Muhammad al-Hashimi wa huwa dhaif. Ada seorang rawi namanya Ja'far ibn Muhammad al-Hashimi, dhaif. Wa akhadha al-hadithu wijadatan. ولهذا نفى الشيخ ابن تيمية هذه الزيادة. Dia mengambil hadis itu secara wijadah. Wijadah ni salah satu turuk tahammul hadis. Turuk tahammul hadis yang paling kuat adalah sama'an. Ambil hadis, sama'an itu yang paling tinggi. Sama' min lafzi syekh. Ambil daripada lafaz syekh, itu tingkatan paling tinggi sekali. Tingkatan yang sama, sama' min lafzi syekh, qira'atan ala syekh. Qira'atan ala syekh, seorang baca, syekh dengar. Atau syekh baca, kita dengar. Itu lafaz syekh lah. Atau orang baca, kemudian syekh dengar. So, sama' min lafzi syekh ataupun qira'atan ala syekh, baca kepada syekh, maka ini martabat tinggi sekali. Level pertama sekali. Yang ketiga, baru ijazah. Ijazah third level. Ijazah third level. Ijazah ni apa maksud dia? Ijazah maksudnya izin. Izin riwayat. Itu ijazah. Oh, saya ada ijazah, saya ada ijazah, saya ada ijazah. Orang sebut ijazah umum je tak? Ijazah itu izin. Ijazah bukan dia dengar daripada lafaz syekh dan tidak membaca pada syekh. Syekh kata, aku ijazahkan kepada kamu. Dah, takat tu je. Dia tak dengar syekh baca hadis dan dia tidak baca kepada syekh. Maka dia level yang ketiga. Itu nama ijazah. Sebab tu kalau sama'an dia kata ijazatus sama'. Tu paling tinggi lah, ijazatus sama'. Contoh, kita baca hadis ni, Bulughul Maram, daripada mulut syekh, maka itu paling tinggi lah. Atau seorang, muqri', seorang yang tolong baca lah. So syekh dengar. So dua ni level tinggi lah. Walaupun satu, dua, tapi dia level yang tinggi lah. Yang ketiga, ijazah. So ijazah, apa tak baca. Baca pun tidak, apa pun tak ada. Syekh pun tulis, aku ijazahkan kepada engkau sekian. Tu ijazah lah. Adalah kita izin tu. Maka kita riwayatkan kitab ni dengan ijazah lah. Maksudnya syekh telah mengizinkan kepada kita untuk meriwayatkan daripada dia, tapi kita tak dengar daripada mulut dia. Tapi syekh izinkan untuk kita riwayat. Dan kita kata daripada guru lah. Ijazatan. Kena sebut lah. Arwi hadzal kitab ijazatan. Maksudnya apa? Aku riwayat kitab ini secara ijazah saja. Maksudnya syekh bagi izin. Tapi arwi hadzal kitab sama'an. Aku riwayatkan kitab ini dengar daripada mulut syekh. Hak tu tinggi sekali lah. Dah itu yang sepatutnya lah. Wijadah lagi bawah. Wijadah dia jumpa satu kitab. Dia jumpa kitab, kemudian dia baca hadis. Itu wijadah. So tak kuat lah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menafikan penambahan ini. Di dalam Majmu'ul Fatawa, walam yaqul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Taymiyah, dan tidak Nabi sebut wa kullu dalalatin finnar atau wa kullu dalalatin finnar. Tapi perbahasan panjang di kalangan para ulama. Sebahagian mengisbatkan secara mauquf kepada Abdullah ibn Umar, kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Sebahagian panjang, fihi maqal, panjang perbahasan tentang wa kullu dalalatin finnar. Tapi maknanya betul. Kerana setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan pastinya dalam neraka Allah Azza wa Jalla. So hadis ni cerita kepada kita tentang sifat bagaimana Nabi menyampaikan khutbah. So Nabi menyampaikan khutbah dalam keadaan ihmarrat aynah. Ihmarrat aynah
keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersemangat sekali dalam menyampaikan khutbah. Ala sautuhu, tinggi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtadda ghadabuh, macam marah. Ishtadda ghadabuhu, sangat bersemangat, seolah-olah macam kepala tentera sedang memberikan suatu peringatan kepada tentera. Sabbahakum, min babit taf'il, nazala bikum al-adu sabahan wa masaan. Apa maksud sabbahakum wa masakum? Sabbahakum, musuh kamu dah datang ni waktu pagi. Ni nak bagi tahu musuh telah sampai waktu petang. So, maksudnya bagi peringatan kepada tentera. Amma ba'du, amma bi fathil hamzati ada'u tafsili, wa ba'd dharaf mubham maqtu' anil idafa mabni 'ala ad-dhamm, wa yu'ta bi amma ba'd lil fasli wal intiqal min mawdu'in ila akhar, wa ba'duhum ja'alaha hiya faslul khitab التي في الآية وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. واختلفوا في أول من قالها، فقيل النبي داود، وقيل قس ابن الساعدة القس أو قس ابن الساعدة، وقيل كعب ابن لؤي، وقيل إعرب ابن القهطان. Tentang perkataan amma ba'du. Amma ba'du ni apa benda? Amma ba'du mungkin nak memisahkan antara hak yang awal dengan hak yang berikutnya lah. Poin awal itu adalah tahmid, memuji Allah Azza wa Jalla dan sebagainya. Kemudian amma ba'du, nak pisahkan dengan poin berikutnya. Ulama berselisih pandangan tentang masalah siapa mula-mula yang berkata perkataan ini amma ba'du. Maka sebahagian kata Nabi Daud, sebahagian kata Qas ibn Sa'idah, sebahagian kata Ka'ab ibn Lu'ay, sebahagian kata I'rab ibn Qahtan. Itu keturunan-keturunan atas. Apa nama keturunan kalau kita tengok dalam silsilah nasab Nabi tu. Wallahu a'lam. Amma ba'du, mungkin sebahagian kata adalah setelah mula-mula tu puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Amma ba'du, adapun lepas daripada itu pun pujian-pujian lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Adapun kita amma ba'du juga mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kenapa sebut amma ba'du? Nabi sebut. Kenapa sebut amma ba'du? Nabi sebut. Nabi sebut amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah setiap hal yang kita sebut itu ada sandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang tak tahu pun, dia ucap apa benda, nak ucap muqaddimah tu kan bendanya. Kan? Puji-pujian kepada Allah, berikutnya salawat kepada Rasulullah. Hak ni dipanggil khutbatul hajah. Hak ni dipanggil khutbatul hajah. Khutbatul hajah ni penting. Dan khutbatul hajah ini adalah suatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipanggil khutbatul hajah? Kerana dia suatu permulaan iftitahiyah. Dia suatu muqaddimah. Permulaan sebelum kita nak berucap. Maka dipanggil khutbatul hajah. Al-hajah tu hajat lah. Maksudnya khutbatul hajah, kita menyebutkan muqaddimah tersebut. Dan berikutnya kita nak menyampaikan apa hajat yang kita nak sampaikan. Sebab tu khutbatul nikah pun namanya ia juga. Khutbatul hajah, bila kita nak nikah tu, maka nak menyampaikan maksud kepada kedatangan kita kepada rumah perempuan tu kan. Adapun maksud kedatangan kami ni nak memetik bunga di taman. Jalan-jalan tu kan. Hajah lah tu. Maka orang khutbatul nikah, maka Pak Tok Khatib memulakan sebelum nak berkhutbah itu dengan innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh sampai habis. Maka berikutnya baru berkhutbah apa yang nak disampaikanlah. Maka ini khutbatul hajah adalah suatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kepentingan khutbatul hajah ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Faqad jaa an Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Telah datang daripada Abdullah ibn Mas'ud.
radhiyallahu anhu annahu qala, kata Abdullah bin Mas'ud, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah. Telah mengajarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah. Maka Nabi mengajarkan kepada para sahabat tentang khutbatul hajah ni. Nabi ajar kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Apabila Nabi mengajarnya, maksudnya pentinglah. Dan Nabi ajar supaya sahabat juga akan membacanya, iaitu dipanggil khutbatul hajah ni. Wa annaha kanat sababan li islami sahabi Dimat al-Azdi. Dan adalah khutbatul hajah ini adalah sebab keislaman Dimat ibn Sa'labah al-Azdi. Dimat, seorang sahabi jalil, seorang sahabat Nabi yang awal juga masuk Islamnya. Dimat ibn Sa'labah al-Azdi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Dimadan, adalah Dimat datang dari Makkah. Dia datang daripada Makkah ke Madinah. Apabila dia sampai dekat Madinah, dan Dimat ibn al-Azdi ni, atau Dimat ibn Sa'labah al-Azdi ni, seorang yang pandai berubat. Dan dia pandai ruqyah. Dia tu belum Islam lagi ni. Dia sampai daripada Mekah. Orang kata Muhammad gila. Muhammad majnun. Maka dia kata, meh aku ruqyahkan. Mana tahu, kok berjaya. Sebab ramai yang dia ruqyahkan jadi. Mungkin kena jin ke dan sebagainya. Maka dia dengar orang kata anna Muhammadan majnun, adalah Nabi SAW tu gila. Faqala law anni ra'aitu hadzal rajul, kalau aku dapat tengok lagi, la'allallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan hak Muhammad ni lah. Waktu tu dia belum Islam lagi lah. Kemudian dia pun sampai kepada depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun offer lah. Dia offer untuk ruqyah. Lepas dia offer untuk ruqyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lepas dah dengar Nabi sebut tu, dia kata, aku laqad sami'tu, aku sebelum ni aku dah pernah dengar kalam kuhan. Aku dah pernah dengar kalam bomoh ni. Kataan jampi serapah bomoh aku dah pernah dengar. Aku dah pernah dengar kalam ahli sihir dah. Aku dah pernah dengar kalam penyair. Semua kalam semua aku dah pernah dengar dah. Tapi ni first time aku dengar perkataan ni. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, boleh ulang balik tak apa yang kau baca tadi tu? Nabi ulang 3 kali. Nabi ulang 3 kali, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, sampai habis. Ulang kali kedua dan ulang kali ketiga. Dia kata, aku tak pernah dengar perkataan ni. So dia tak pernah dengar orang ahli tukang sihir cakap, dia tak pernah dengar ahli bomoh pernah cakap benda ni, dan dia tak pernah dengar pun orang penyair cakap benda ni. Dan dah merata, dah pergi, dah jauh, dah ada berjalan, dan dia tak pernah dengar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu khutbatul hajah. Kemudian dia kata, hati yadaka, meh tanganmu wahai Rasulullah, meh tanganmu, ubayyuka, meh aku bai'ah. Iaitu dia bai'ah, dia masuk Islam. Itu Dimat ibn Sa'labah al-Azdi masuk Islam dengan dia mendengar khutbatul hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim. So itu pentingnya khutbatul hajah. Sehingga para ulama mementingkan demikian. Syekh Al-Albani tulis satu risalah kecil, kutayib kecil, khutbatul hajah. Tentang inilah benda-benda ni, dan dibawa riwayat-riwayat tentang khutbatul hajah, dan dia menyatakan sunnah untuk membaca khutbatul hajah. So sebab tu diulang dan diulang. Nabi mengajar para sahabat tentang khutbatul hajah kerana di dalamnya mengandungi makna yang begitu penting sekali,
sebelum nak menyampaikan khutbah, iaitu puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu apabila Nabi SAW, innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongannya, wa nastahdih, minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan minta keampunan Allah Azza wa Jalla. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan minta lindung daripada buruknya diri kita ni. Min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, daripada buruknya amalan kita ni. Man yahdihillah, siapa yang Allah bagi hidayah kepada dia, tak ada siapa yang mampu menyesatkan dia. Dan sesiapa yang Allah sesatkan dia, fala hadiyalah, tidak ada siapa pun yang boleh memberi hidayah kepadanya. So ini adalah penting apabila Nabi menyampaikan di awal. Tapi kita kadang-kadang oleh kerana kita orang Melayu dan sebagainya, tak ada penting pun, dia kata itu biasalah ustaz-ustaz, mukadimah dah rapi itulah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itulah mukadimah ustaz macam itulah. Ada orang dia start dengan Al-Fatihah, lagi merepek. Nak start majlis, nak start bercakap, bukan dengan Fatihah. Kita pun start meeting lah. Start meeting, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Marilah sama-sama kita memulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab, Al-Fatihah. Itu tak ada dalil. Dan itu tak disuruh, dia tak ada hadis. Orang yang nak start majlis, start dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Puji kepada Allah, minta ampun, minta hidayah, minta tolong dengan Allah. Tengok penting tu. Di awal itu, kita iktimad kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita nak berucap ni, puji Allah dulu. Sebelum nak berucap, minta hidayah dulu. Sebelum nak berucap, minta ampun dulu. Kemudian, ikrar dosa yang kita buat. Daripada keburukan apa yang kita nak cakap, keburukan apa yang kita dah buat, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, baca 3 ayat pesanan taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha, sehingga habis. Dan yang ketiga, takwa lagi. Lepas tu, amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ataupun sebenar-benar perkataan adalah Al-Quran, kitabullah. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri, dan berikutnya bagi pesanan pula, paling buruk benda baru yang dibuat dalam agama. Dan setiap benda baru yang dibuat dalam agama bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap sesat dalam neraka. Hak tu Nasa'i tadi tu, hak riwayat akhir tu. Kalau sebahagian mentaifkan itu, maka kita setakat setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu bid'atin dalalah. Setakat itulah. Hak tu yang ulama tak ada perselisihan lah. Adapun wa kullu dalalatin finnar maqal, ada perbincangan para ulama. Orang yang baca kalam ini sebelum dia nak bercakap, maka agak-agak tergamak tak nak cakap hadis bohong atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini duk baca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bang baca hadis palsu. Duk kata sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi. Betul? Tuan-tuan, saya lak tirai. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi. Alah, apa salahnya tuan-tuan? Ni pokok ni Wahabi tak habis-habis. Itu sesat, ini bid'ah, tu bid'ah. Apa masalahnya kalau kita nak buat, kalau benda tu baik? Ni, kalam ni Nabi ajar kepada kita ni.
Kalam ni Nabi ajar kepada Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat. Dan kalam ini menyebabkan dhimat masuk Islam. Dia tak pernah dengar perkataan yang Nabi sebut di awal ini. Sepanjang hidup dia masuk Islam. Dengan demikian, hak kita baca tak faham. Ustaz yang baca pun tak faham. Nak baca mana? Ustaz duk baca man yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah bagi hidayah, tak ada siapa yang menyesatkan. Ada siapa yang disesatkan Allah, fala hadiyalah. Tak ada hak yang boleh bagi hidayah kepadanya. Kata pula tu bid'ah kullu bid'atin dalalah. Tak semua bid'ah sesat. Dia tadi baca semua bid'ah sesat. Tak semua bid'ah sesat. Kan ulama bahagikan bid'ah tu bid'ah wajib, bid'ah makruh, bid'ah sunat, bid'ah haram, macam-macam lah. Kullu kat situ bukan makna semua. Ni belajar tak habis kata. Kullu maksudnya sebahagian. Tapi belajar usul fiqah. Kullu min lafzi. Kullu itu lafaz umum semua sekali masuk dalam. Kullu. Itu maksud kullu. Melainkan. Dia pun bawa ayat Quran tu kan. Semua dihancurkan, melainkan. Iya. Hak bid'ah yang kau nak masukkan tu apa dia? Semua bid'ah sesat. Bid'ah mana? Bid'ah agama lah. Hak bid'ah yang Al-Imam Syatibi kata al-bid'ah idhafiyah tu. Bid'ah idhafiyah. Bid'ah hak tambahan dalam agama tu. Hak yang ulama tak pernah kata itu boleh. Tak ada. Hak yang membahagikan bid'ah makruh, bid'ah wajib, bid'ah hak semua tak masuk. Bid'ah akidah, bid'ah ibadat. Semua buat kitab, bukukan kitab. Buat mikrofon, buat kereta, buat kopi beruncang. Dulu kopi serbuk. Susah. Penuh serbuk dalam mulut. Dia buat uncang. Itu bid'ah lah. Ni uncang ni bid'ah hasanah. Hak ni semua hak yang bersangkutan dunia, yang tak bersangkutan dengan ibadat khusus dan sebagainya, tak ada siapa pun kata bid'ah. Itu bukan bid'ah pun. Hak ulama kata bid'ah sunat, bid'ah, bukan bid'ah pun. Sebab itu para ulama kata itu bid'ah lughatan, bid'ah lughawi. Bahasa je. Bukan maknanya bid'ah dari sudut syar'i. So bid'ah syar'i itu yang dimasukkan oleh Nabi kat sini ni. Kullu bid'atin dalalah. Hak ni bid'ah agama, dalam agama. Apa kata Al-Imam Syatibi? Sebelum Al-Imam Syatibi bawa kalam tentang definisi bid'ah, ulama bagi definisi umum. Sebelum Al-Imam Syatibi bagi definisi yang lepas daripada tu semua iktimad kepada definisi Syatibi, yang sebelum itu ulama umum. Apa dia bid'ah? Bid'ah benda yang tak ada ataupun benda yang tidak ada contoh pada zaman Nabi. Dah, umum. Atau bid'ah benda baru yang tak ada contoh sebelum. Itu ulama-ulama sebelum. Maka apabila definisinya begitu, maka di situ datangnya pembahagian. Ulama membahagikan bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah makruh. Sebab definisinya menyatakan bid'ah itu benda baru yang tak ada contoh sebelum. Dah, push stop. Tak tahu. Datang Al-Imam Syatibi. Langsung tak ada khilaf pun dengan definisi ulama yang sebelum. Yang ulama sebelum kata tadi umum. Makanya bila dilihat kepada definisi ulama sebelum, maka semua jenis bid'ah dalam agama ke luar agama ke masuk dalam definisi ulama dulu. Itu pun tak boleh faham. Susah faham. Tengoklah contoh-contoh yang mereka buat. Al-Imam Nawawi rahimahullah setuju dengan pembahagian Al-Izz ibn Abdul Salam. Bid'ah bagi 5 ikut hukum taklifi. Tapi dia menghukumkan bid'ah usung mayat baca Fatihah, meninggikan zikir, dia kata bid'ah. Nampak tu?
Dia dalam masa yang sama, dia kata bid'ah bagi 5. Tapi dia menghukumkan bid'ah bawa mayat yang meninggikan suara dengan zikir bawa mayat adalah bid'ah munkarah. Yang kalau dia faham macam kau faham, dah tentulah dia kata apa masalahnya zikir. Bukannya dia bawa mayat sambil nyanyi dangdut. Dah. Datang Al-Imam Syatibi rahimahullah. Al-Imam Syatibi ni akidah dia apa? Tak Asy'ariyah. Tak Asy'ariyah. Syatibi. Wahabi suka lah kita. Aduh, Wahabi juga. Akidah Asy'ariyah. Wahabi tu. Wahabi tu. Wahabi. Jabatan Agama halang mamat yang mendakwa 38 cucu pun Wahabi juga. Yang kata bukan Wahabi. Yang kata tu geng hamba juga. Geng sekepala ni. Yang menari. Hak menari tu kata tu tak bukan. Dia tak ada kena dengan Wahabi lah. Wahabi pun tak teringin nak tahu kau siapa. Tak teringin nak tahu kau 38 ke, kau 78 ke. Lantak engkau lah. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Kalau engkau dakwa kau keturunan bagus pun, kalau amalan tak ada, kalau amalan tak ikut tok nenek moyang yang kau dakwa engkau tu cucu dia tu, lam yusri' bihi nasabuh, nasab keturunan pun tak dibantu. Jangan bangga sangatlah. Ya, ahli sunnah memuliakan ahlul bait, ya. Ya. Tapi Nabi bagi pesanan dah. Kalau ada ahlul bait yang ikut amalan yang tak ikut amalan Nabi, maka keturunan hak yang baik itu pun tak boleh membantu dia pada hari akhirat besok. So, bid'ah balik tadi. Sampai Al-Imam Syatibi, maka dia bagi suatu definisi jami' wa mani'. Definisi yang rangkum semua sekali. Hak yang perlu masuk dalam definisi masuk, hak yang tak perlu masuk, tak masuk. Itu masuk jami' wa mani'. Itu masuk definisi yang bagus. Amrun mukhtara'atun fid din. Amrun, benda baru yang dicipta dalam urusan agama. Mukhtara'atun fid din. Tudahi syar'iyyah, macam syariat. Yuqsadu bisuluki ilaiha, yang bertujuan orang buat bid'ah benda baru itu bertujuan melampau di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu ta'rifan Syatibi. Maka siapa yang buat kereta 2 exhaust, dia tak mendekatkan diri kepada Allah. Ini bab dunia. Tak masuklah dalam definisi. Kau nak bawa unta kepala 2 ke, unta kepala 3 ke, unta kepala 4 ke, suka tingkau lah. Kau nak bawa unta ekor 2 ke, unta ekor 3 ke, tak apa, tak ada masalah. Bukan tak masuk dalam bid'ah. Oh, unta kepala 2 bid'ah. Tak. Unta ekor 8 bid'ah. Tak masuk lah. Sebab orang tak mendekatkan diri dengan Allah kepala unta 2. Orang tak mendekatkan diri kepada Allah dengan Bentley. Orang tak dekatkan diri kepada Allah dengan kancil. Orang tak dekatkan diri kepada Allah dengan Pro 2 macam-macam nama. Orang tak dekatkan diri dengan Allah dengan basikal. Orang tak dekatkan diri dengan Allah dengan bas, MRT, LRT. Lantak korang lah. Maka tak masuk dalam bab. Sebab orang tak buat itu mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa orang buat bid'ah? Tujuannya nak lebih-lebih lah. Nak lebih-lebih. Barang siapa minum kopi ini, imannya meningkat kepada Allah. Siapa tak minum kopi, nerakalah jawabnya. Siapa minum Milo? Orang tak dekatkan diri dengan kopi. Orang tak dekatkan diri dengan semua ni. Sebab tu amrun mukhtara'atun fid din tudahi syar'iyyah, macam syariat. Orang buat demikian nak lebih-lebih dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
Kenapa Nabi larang orang yang berdiri kerana nazar apabila mendengar khutbah Nabi tu? Nabi tengah khutbah, ada seorang berdiri kat luar. Nabi tanya, hak Muhammad ni kenapa berdiri? Dia bernazar. Apa maksud nazar? Buat demikian kerana Allah. Berdiri mendengar khutbah Nabi kerana Allah. Bid'ah. Nabi larang. Masuk dalam, Nabi suruh duduk. Contoh dah ada dah. So kita berzikir menari-nari. Dengan menari-nari itulah iman kita akan meningkat. Dengan menari. Kalau tak menari, tak dekat dengan Allah. Kalau menari, lagi hebat tarian dia, lagi dekat dengan Allah. Lagi wrong, lagi dekat dengan Allah. Itu dia yang bid'ah tu. Tapi kalau mampir repek menari, itulah tak ada kena mengena dengan agama. Kan? Ngaji tak mau. Baca buku Syatibi pun tak mau. Bukan Muhammad Abdul Wahab tulis kitab tu. Al-Imam Syatibi yang tulis kitab tu. Itu maksud kullu bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah tu sesat. Dan semua benda yang tak ada kaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita kata itu bukan ibadat. Dan itu bukan bid'ah. Oh, kalau begitu, mengaji bawah lah. Zaman Nabi ngaji duduk atas lantai. Siapa ngaji ada meja, ada kursi, bid'ah lah. Bodoh. Tak ada orang mendekatkan diri kepada Allah duduk atas kursi. Tak ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan kuliah duduk atas kursi. Duduk bawah lagi iman kuat. Aku duduk bawah ni lagi iman dekat, lagi depan dengan Nabi. Tak ada. Duduk bawah lagi penat. Ni krem kaki. Mau duduk atas. So tak ada kena mengena dengan agama. Hak ni lah kalau Allah nak bagi hidayah, dapatlah hidayah dan tak ada siapa boleh menyesatkan dia. Dan siapa yang Allah sesatkan dia, tak ada siapa pun mampu bagi hidayah kepada dia. Tanggungjawab kita sampaikan. Tanggungjawab kita sampaikan. Korang nak dengar tak dengar, lantak aku tak rugi apa-apa. Sikit pun aku tak rugi. Korang nak melingkup silakan. Aku pun tak kisah lah. Nak menari? Menarilah. No problem. Pergi menari. Nak zikir menari, nak berzikir guna alat muzik ke, nak zikir guna recorder, apa-apa buatlah. Sukatilah. Yang penting aku dah sampaikan. Hak tu bid'ah. So ini khutbatul hajah. Yang penting, macam kita sebut tadi, hafal hafal khutbatul hajah. Setiap kali kita nak start meeting, setiap kali kita nak start apa-apa, talk, apa-apa ke, mulakan dengan khutbatul hajah. Walaupun bukan semestinya dengan lafaz inilah. Sehingga kalau dia start dengan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi pun dah okey dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, no problem. Tapi kalau dia nak ambil dengan lafaz yang kita bacakan ini, maka dia lebih sangat-sangat memberi makna dan dia sangat-sangat mengajar kepada kita sebelum nak cakap itu puji Allah dulu. Sebelum nak cakap, minta tolong dengan Allah. Sebelum nak sampaikan sesuatu kepada orang, minta Allah bantu kita. Supaya jangan sampai benda sesat ke orang. Jangan sampai benda hak yang Nabi tak cakap. Hak ni maulid, duk maulid. Sunnah Nabi tak nak buat. Duk maulid. Hadis palsu dia agungkan. Duk tak habis-habis maulid, tak reti hadis sahih, apa beza dengan hadis daif. Duk maulid, tak boleh beza apa kegunaan hadis daif. Duk maulid, tak reti hadis palsu, apa beza dengan hadis daif. Cukup, nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lamu bissawab. 9, nanti kita sambung lagi. Ada beberapa lagi poin hadis ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa